Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya hari ini. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim, Alif Ya Mim, kabare, waras. Kita juga dengan saudara Zamari LC, Puan Zabedah Abu Bakar, saudara Mustafa Ilyas. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Saudara Alif Yamin, tarik sokongan sabar. Saudara Uda Zuraini, apa khabar? Saudara Fazil Yub, begitu juga saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan Pahang. Saudara Coca-Cola Moh, apa khabar? Jangan nak marah ya. Saudara Izzuddin, terima kasih, semoga berbahagia bersama isteri kesayangan dan keluarga kesayangan ya. Alif Yamim, minta bidin tekan butang. YC Lau, saudara Muhammad Irfan, saudara Muhaizan Ihsan, begitu juga dengan Puan Hasanah Jaafar, saudara Muhammad Arif Ishak, saudara Muhammad Effendi, Cik Mustafa, Cik Suh dari Kelantan, apa khabar Cik Mustafa? Saudara Adnan Abdul Hamid, saudara Syali Ahmad daripada Putrajaya, saudara Pak Chu, apa khabar? Saudara Raja Kamal Raja Bazian, tentulah daripada Sungai Petani ya saudara. Doa saya agar ku sihatlah. Cik Latif, Yusuf Awang, Datuk Aziz, apa khabar Tok? Qayyum Amri, saudara Syarul Azam, saudara Azali Mustafa. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Juga like, share dan subscribe di Instagram. Kerana saya khawatir nanti kalau sesuatu berlaku di Facebook, maka bolehlah pindah ke Instagram. Saudara, apa khabar Puan Aisyah, saudara Rosli Yunus di Instagram. Coca-Cola Moh, salam dari Jepun katanya. Kapat LCS, PN terciduk. Biarlah mereka. Saudara Muhammad Tahir Kasim daripada Alu Gajah, Melaka. Saudara Muhammad Tahir. Saudara Yahya Mamat, saudara Zainuddin Yasin, Pak Cam Baharudin, Rosli Yunus, saudara Hazrul, Yauman Waras, saudara Kamal Zaman Sharif, saudara Hazrul Aidi. Begitu juga dengan Lang Al-Banjari, Puan Nur Syamsiah, Puan Nuriah Arsyad. Waalaikumsalam dari hutan Melentang Perak, Nenek Malenia. Begitu juga dengan Arifin Abdul Halim, SAB Hakim Jaafar. Salam daripada SG. SG di mana tu? Saya susah nak mikirkan tu. Saya dah tua ni tak tahu short form ni ya saudara Mak Nayan. Saudara Syafi'i Ahmad Bubar katanya. Syarif Nur, saudara Muhammad Nur daripada Kanga Pelih, apa habak orang Pelih no. Puan Faridah Pardi, begitu juga dengan Zul, Emily, Nizakri Ating, saudara Aziz Izam, saudara Badrul Azaman, Raja Kamal Raja Bazian, sihat ya, terima kasih. Saudara Ramli Karim, orang Keluang, apa khabar orang Keluang? Moga sihat walafiat. Saudara Jusrin Biti, saudara Syarifudin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah. Saudara Hasbullah, saudara Kamal Zaman, saudara Muhammad Ruslan. Begitu juga Nur Azila, Kueli, saudara Kamal Zaman Muhammad Syarif. Terima kasih. Ismailis daripada Instagram, saudara Ismailis, Nami Hana, Name Hana ataupun Nami Hana, tak tahulah saya nak sebut macam mana. Puan Rosini Kuringot, Arif Ismail. Baik saudara, pencerahan perlu diteruskan. Kalau nak sebut satu persatu, saya nak santun sampai tengah malam pun tak selesai ya saudara Mitiah Abori. Kalau saya kesempatan sambil-sambil saya memberi pencerahan ini, saya akan cubalah tengok Puan Halimah, saudara Awi Baik saudara, laporan pertama iaitu tentang kedudukan COVID. Hari ini hari Sabtu saudara, tanggal 6 Ogos merupakan hari yang ke-868. 868 hari dah bumi kita ini. Virus corona masih lagi belum mau keluar dari bumi kita. Menurut laporan saudara Jamil dan juga saudara Rio daripada Universiti Melaya, ada sedikit pengurangan semalam. Kemarin 4,413, tapi semalam 3,927. Jumlah yang secara keseluruhannya yang terkumpul sudah pun 4,701,140 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Bagaimanapun,
hasil usaha keras Kementerian Kesihatan dan kaki tangannya. Mereka yang berjaya disembuhkan adalah 4,618,625. Yang mana dah sembuh tu, jaga kesihatan anda. Kerana ia pasti boleh berulang balik kalau kita tak jaga penjarakan sosial. Kabarnya katanya dalam badan kita mungkin dalam tempoh 3 bulan baru dia lari. Jadi saudara, pastikan kalau keluar pakai pelitup dan sebagainya. Paling penting jagalah kebersihan diri. Dan sekarang semalam laporan kematian adalah 6 orang. Saudara Joka, Yusmi, Joka Karim, Badruih dan Muhammad Amin. 6 kematian saudara. Dan penelitian saya daripada laporan yang dikirimkan oleh saudara Rio bersama dengan saudara Jamil, terdapat peningkatan jangkitan pada 5 negeri. Susut 11 negeri. Selangor nampak gayanya susut tetapi masih lagi angkanya ribuan, iaitu 1052. Wilayah Persekutuan juga susut, angkanya ialah 981. Tetapi Sabah, di Sabah nampak gayanya ada peningkatan yang begitu ketara kepada 315. Di Perak susut tapi masih lagi tak seronok tengok yuk, iaitu 324. Begitu juga di Negeri Sembilan susut, angkanya 231 jangkitan. Di Pulau Pinang semalam jangkitannya meningkat kepada 230 dan Melaka susut tapi jangkitan semalam 155. Lain-lain negeri di bawah 100 jangkitannya saudara. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar kita berusahalah untuk memastikan memutuskan jaringan COVID-19. Terima kasih saudara SL Service Absorber. Dia minta jasa baik kawan-kawan, katanya tolonglah share dan subscribe. Saudara Paipon apa khabar? Saudara SL Service Absorber di Perak ni. Beliau dari Perak. Saudara Harun Hosman Paipon apa, terima kasih. Saudara Puan Nuraini Adnan di Instagram. Juga saya harap teman-teman di Instagram juga turut like and share dan subscribe saya. Baik, kita masuk sedikit saja segmen e-commerce. Dengar-dengarlah yuk. E-commerce ini kalau saudara mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia berniaga Stangi Al-Baqur, iaitu haruman untuk rumah kita, macam kemian lah saudara, bila dibakar semerbak harumnya. Dan beliau juga memasarkan minyak wangi daripada Timur Tengah. Wanginya sedap saudara, rasa berada di negeri Arab lah pula bila pakai minyak wangi itu. Di samping itu dia juga ada memasarkan gula O. Gula O ni untuk mereka yang concern ataupun amat prihatin terhadap penyakit kencing manis. Kerana gula O tiada kalori, letak sedikit sudah manis. Andainya anda berhubung dengan Al-Azhar tak dapat, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dengan Siti Farehah jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara Muhammad Amin, kalau di Lembah Kelang, anda tinggal di sekitar Lembah Kelang, yang ingin membeli buah-buahan, cherry, anggur, apple dan sebagainya, bolehlah berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan supaya buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Harganya di bawah harga pasaran saudara. Begitu juga yang akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Saudara Muhammad Amin, saudara Anwar Bidin, saudara Mayang. Popiah sira Lady Maria ini rasanya rangup, pedas dan manis. Sesuai untuk kita melabun sambil duduk-duduk ni. Saudara Abdullah makan tutep, macam-macam makan keripik. Harganya murah, tak mahal. Cuma saya tak boleh memberi pencerahan berapa harganya, sebab itu bertentangan dengan perjanjian saya dengan Facebook. Saudara boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Silalah saudara. Baik saudara, setakat itulah saja pencerahan saya tentang e-commerce. Berniaga yuk, jangan tak berniaga. Saudara Bakat Ahmad, terima kasih. Saudara Puan Umi Kalsum Acai Bentayan dari Pahang, salam bubar parlimen katanya. Saudara Manpol, saudara Mat Otai Harun, Ken, terima kasih Ken, dan sharing to the groups. Baik, saya juga menerima berita duka cita hari ini, iaitu bekas adun Lumadan
iaitu Allahyarhamah Dayang Mahani Panggiran Ahmad Rafi'i. Allahyarhamah meninggal dunia semalam dan telah pun dikebumi. Dia meninggal dunia malam semalam jam 10.30. Itu Jumaat. Beliau dikabarkan mendapat rawatan di Hospital Gleneagles. Jadi menurut sumber terdekat, jenazah Allahyarhamah dibawa pulang ke rumahnya di Luyang, di Sabah, dan dikebumikan di sekitaran kawasan. Sebelum dikebumikan, disemayangkan di Masjid Jami' Likas. Allahyarhamah Dayang Mahani pertama kali mewakili Dewan Undangan Negeri Lumadan pada 1986, dan beliau merupakan anak perempuan kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah kedua, iaitu Tuan Yang Terutama Tun Panggiran Ahmad Rafi'i. Allahyarhamah meninggal pada usia 71 tahun, pernah menyandang jawatan sebagai Menteri Kerja Raya Sabah. Sampai itu menjadi Ketua Wanita UMNO Sabah tahun 2000 hingga 2004. Ya saudara, manusia mati, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya saudara, kematian pertunangannya, kehidupan pertunangannya adalah kehidupan saudara. Saudara jiwa kacau. Saudara Zul Ramzo, Zarizan, Pak Dinda, Rohani Jonit, Awang Ludin. Terima kasih. Yang saya pohonkan daripada anda adalah like, share dan subscribe. Saudara, baik. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi saya ingin menjelaskan, saya bukan ustaz. Dan bukan ustaz Yop. Saya ini hanyalah sekadar membacakan apa teman-teman yang teman-teman kirimkan untuk dapat dijadikan pendoman dan jaluran kehidupan kita, saudara. Kerana seandainya, saudara, kita berjaya mencapai kekuasaan, berjaya memperoleh kekayaan ataupun kecantikan dan kemasyhuran, tetapi tanpa kualiti hati, iaitu iman, ia hanya akan menjerumuskan diri kita kepada kekosongan. Pasti kita akan murung dan bosan. Tetapi apabila kualiti hati rendah, nikmat yang banyak terasa tidak cukup. Kerana itulah saudara, kalau mereka yang tidak mempunyai hati yang beriman, banyak mana pun tak cukup-cukup. Kalau kita sentiasa bersyukur apa yang diberi oleh Allah SWT, sedikit pun rasa banyak saudara. Kerana akibat tidak bersyukur, kurang bersabar, qanaah dan redha, jadi diri kita akan diperhambakan oleh hawa nafsu serta syaitan ke arah kejahatan. Sebaliknya saudara, hati yang kuat mampu mengawal nafsu, disitulah letaknya nikmat hidup, biarpun sedikit yang kita miliki. Ingatlah saudara, hati yang lemah sentiasa terperangkap oleh kehendak nafsu, seperti burung yang terkurung dalam sangkarnya. Sebaliknya, hati yang kuat bersalutkan iman akan memandang segala-galanya secara positif. Kita mentafsirkan secara positif, bertindak secara positif. Dan inilah yang disebutkan oleh pakar-pakar motivasi sebagai pemikiran positif. Apabila kita berfikiran positif, segala yang positif akan tertarik pada kita. Inilah hukum tarikan dalam kehidupan. Apa yang kita yakini dalam hati menentukan sudut pandangan kita, seterusnya mempengaruhi sistem nilai, sikap serta kelakuan kita. Orang yang memiliki hati yang tenang, itu hasil keimanannya kepada Allah. Mereka akan melihat segala yang berlaku dari sudut pandangan akidah. Lantas, sistem nilainya mengikut persepsi Allah dan Rasulnya. Nilai ini yang akan mempengaruhi sikapnya. Ia akan menjadi seorang mukmin yang segala kelakuannya berpandukan kepada syariat dan akhlak Islamiah. Saudara, tenangkan fikiran kita, bersihkan hati kita, insya-Allah rezeki yang sedikit pun rasa cukup. Apatah lagi Allah akan sentiasa mencurahkan rezeki yang banyak. Tambah-tambah lagi kalau kita rajin bersedekah. Saudara Puan Syarifah, Saudara Man Amin, Saudara Azli, Haji Hamidi, apa khabar Tuan Haji? Datuk Saudara SS Service, dia kata gabungan tanah air perosak. Saya ingat beginilah, kita apa-apa pun yang berlaku pada negara kita ni, kita lihatlah dengan pandangan yang positif.
Saudara, mereka sedang diduga tentang hati dan perasaan mereka, saudara. Baik, kita masuk segmen mutiara kata. Sebab itu saya setiap kali pencerahan saya akan bermula dengan naluri kehidupan supaya dapat dijadikan panduan kepada kita. Ya, saudara Josh Al-Amin, saudara Azimi alias Coca-Cola Moh, dendeng manis, popiah rangup Lady Maria. Jangan lupa, saudara, katanya. Baik, saudara, dalam segmen mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil, katanya, jangan sesekali kita berharap kepada manusia untuk menjadikan anda kuat ataupun berjaya maupun hidup kaya raya. Tetapi berharaplah kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dan buah fikiran yang kita miliki yang asalnya dari Allah jua. Jadi jangan sesekali kita mendarah tangan dan mengagak orang lain, saudara. Itu pandangan mutiara kata-kata daripada sahabat kita, Cikgu Hibil. Saya mendoakan agar Cikgu Hibil tenang, bahagia bersama keluarga di alam persaraan. Beliau adalah bekas cikgu, saudara. Dan mesti saya berpesan kepada pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju kemuflisan. Bicara kita malam ini adalah persekitaran persoalan. Tunggu apa lagi? Sabar, sebelum saya meneruskan pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, air mati suasananya tenang, pagi hari berehat di titi. Beringatlah parti yang menang, melantik menteri biar berkualiti. Jadi Pak Nazil mendahului. Sebelum ada pilihan raya, mana-mana parti yang menang nanti, yang boleh menubuhkan kerajaan, lantiklah menteri itu biar yang berkualiti. Jangan macam ada yang sekarang ni, cap ayam, saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, sambil bermadah melipul lara, penuh berseni menurut langgam. Bukan senang mentadbir negara, hendak menekuni masalah beragam. Itu saja, bukan senang nak tadbir negara, macam-macam masalah, beragam masalahnya. Langgam maksud Pak Nazir adalah kebiasaan. Jadi seartinya sambil bermadah melipul lara, penuh berseni menurut langgam, menurut kebiasaan, saudara. Ada juga lagu langgam dan sebagainya. Saya juga tertarik dengan kiriman pantun dari sahabat kita, pejuang anak muda daripada Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Beliau sempat mengirim kiriman pantun kepada saya. Katanya, sedap sungguh ikan puyu, nikmat rasa mata kuyu. Ada grup demi Melayu, menggabung usaha menyatu Melayu. Kononnya lah, ada kumpulan, grup itu kumpulan. Saudara Nordin Malik ni anak muda, dia menggunakan bahasa-bahasa moden lah agaknya, saudara. Tambahnya lagi, sepoi gemalai angin bayu, gugur ke bumi daun dedalu. Malang nasib orang Melayu, hidup berterlagah sejak dahulu. Ini yang beliau melihat. Sebagai anak muda, dia pun kesal bagaimana bangsa kita sering berterlagah sama sendiri. Ya, saudara Azmi, saudara Din Mak Nasir, di left, anak Vai, saudara Tuan Haji Raja-Raja, saudara ini Abu Khairan, saudara Osman Hamid Husin, saudara Mustafa Hamid, saudara Puan Syarifah bin Rosman Syam. Saudara, baik. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita masuk segmen di Gedung Ilmu. Ini elok untuk kita fikirkan bersama. Kerana saya adalah curipan daripada buku yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, terbitan Dewan Bahasa. Ini saya masukkan dalam segmen Gedung Ilmu, di mana kita berusaha untuk membedah pemikiran Allahyarham Za'bar ataupun Zainal Abidin bin Ahmad, yang merupakan tokoh pemikir Melayu abad 20 dulu. Saudara, menurut Allahyarham Za'bar, dalam kehidupan seharian kita, ramai di kalangan yang terjebak dalam musibah. Bila yang kaya jatuh muflis, bila yang senang lenang tiba-tiba jadi susah, dan mereka hanya sekadar meletakkan harapan kepada takdir tanpa mahu berusaha untuk memperbaiki dengan kekuatan diri yang mereka miliki. Jadi artinya macam berputus asa. Ramai bila terjebak dalam masalah, jatuh muflis, dia tak mau berusaha. Sedangkan mereka memiliki daya fikir yang baik. Dengan hanya bergantung kepada kehendak takdir semata-mata, pastinya tidak sedar bahawa kehendak takdir serta iradah ilahi datang bersama dengan usaha yang dilakukan.
tanpa melakukan sebarang usaha atau ikhtiar, di samping tidak mengharapkan bantuan daripada orang lain. Malahan lebih mengecewakan, kata Allahyarham Za'bah, mereka sanggup pula menjadi seperti kutu di atas kepala, bergantung semata-mata pada kelimpahan rezeki dan kemurahan hati orang lain. Macam kutu lah, dia bertenggek aja mengharap. Begitu juga dalam beragama, ada yang meletakkan harapan kepada syafaat bagi Rasulullah semata-mata tanpa berbuat apa-apa. Macam mana nak dapat syafaat Rasulullah kalau mereka tidak pernah untuk melakukan solat ataupun selawat pada baginda Rasulullah SAW, dan tanpa sebarang usaha melakukan solat, berpuasa dan mengucap 2 kalimah syahadah, mana mungkin mereka memperoleh syafaat daripada baginda Rasulullah SAW nanti. Ya saudara, kita sambung lagi malam besok curipan yang saya petik daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar. Terima kasih Tan Sri. Baik saudara, seperti biasa juga saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam YouTube ataupun dalam segmen-segmen yang pelbagai. Semua itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas segala suntingan, malahan komen-komen yang anda lakukan. Ya, saudara Anti, Eli, Yang Maya, Zamri Ibrahim, Muhammad Dahlan. Dari Ipoh, saudara Muhammad Dahlan. Dan ini adalah pencerahan politik, saudara. Matlamat saya tidak lain tak bukan hanyalah sekadar memberi informasi tanpa dikenakan bayaran dan tanpa meminta bayaran. Pencerahan politik ini berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah, saudara. Jangan, kalau saya tak bersetuju, saya nak menyantuni ataupun mau mengulas, sila kirimkan tulisan anda pada saya, tapi gunalah bahasa yang harmonis, yang baik, sebab kita adalah warga cinta damai. Ya, saudara Yang Maya, saudara Roslan, Idris Amin Nordin. Ini teman kita di Instagram. Saudara Abijak, saudara Mustafa Fazir, Tok Putih. Songgrap boleh lagi. Tak tahulah saya. Saudara Zul Ramzul. Baik saudara, cuaca begitulah keadaannya. Mendung, sejuk, hujan. Mendung, sejuk, hujan, tak menentu lagi. Masih lagi dalam keadaan climate changes yang tak menentu. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, kalau cuaca panas, banyakkan minum air. Kalau cuaca sejuk, jagalah kesihatan. Saudara Jas Alami, dia minta saya ulas tentang kapal perang 9 bilion. Ada kata US buat kapal tak mampu dikesan. Saya saudara terus terang saya katakan, persoalan itu masih lagi sebab kerajaan masih lagi memutuskan untuk meneruskan. Biarlah SPRM yang membuat siasatan. Kita ni bagi komen kita ni, saya tahu sebab dulu pernah juga syarikat yang saya bertugas juga mendapat kontrak membuat kapal offshore petrol basa, tapi daripada 5 bilion naik sampai 30 bilion. Itu saya tengok benda begitu, saya geleng kepala. Saudara, itu keadaannya zaman Datuk lah tu, saudara. Dan sekarang ni terjadi lagi, dan kita biarkanlah benda begitu. InsyaAllah saya akan cuba titip pandangan Datuk Seri Najib, kerana banyak orang nak tahu. Sabar dulu, saudara. Apa yang merunsingkan saya sekarang ni, saudara, adalah melihat kedudukan keuangan kita. Nilai ringgit kita masih lagi menguncup, saudara. Malahan semalam diberitakan bahawa nilai mata wang kita berbanding dengan nilai mata wang Singapura juga turut susut. Ini keadaan yang tidak baik, saudara. Kerana menurut laporan yang saya terima, ia adalah antara yang terendah. Kerana menurut rekodnya, nilai pertukaran sudah pun mencecah 3.24. Kita nak dapatkan $1 Singapura, kita terpaksa mengeluarkan wang kita RM3.24 dan mungkin naik RM3.30. Itu keadaannya, saudara. Dan ini yang kita khawatiri. Kalau dengan dolar Singapura pun susut, bagaimana pula kita dengan rupiah? Semalam saya dah nyatakan, bagaimana pula kita dengan baht daripada Thailand, serta mata wang serantau. Jauh sekali tentang mata wang daripada Amerika, daripada Euro dan sebagainya. Inilah kita mengharapkan agar pimpinan negara memikirkan yang terbaik, apakah caranya untuk kita memperkukuhkan kembali nilai mata wang kita. Dan sebab itu saya merasakan jalan lain tak ada. Kita segeralah
mewujudkan kembali kestabilan politik. Nak dapat kestabilan politik, ada kalah pilihan raya. Saudara, bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya juga runsing saudara apabila AFP, agensi berita antarabangsa melaporkan bahawa negara China membatalkan mesyuarat pertahanan mereka untuk berbincang dengan Amerika. Ini kesan daripada lawatan daripada ini speaker Dewan Negara Amerika. Dalam keadaan begini, China memutuskan untuk membatalkan beberapa mesyuarat pertahanan dan menggantung perbincangan penting sama ada berhubung iklim dengan negara Amerika apabila kesan speaker Dewan Perwakilan Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini. Dia balik daripada Malaysia, dia pergi ke Taiwan. China dengan Taiwan mereka tidak sekutu. Jadi apabila Amerika pergi ke Taiwan, tentulah menggugat ini harmonis antara China dengan Amerika. Kalau ini berlaku berlarutan, sebab dua negara ini adalah negara yang pemacu kepada ekonomi dunia. Kalau mereka berterusan dalam keadaan begitu, Rusia dan Ukraine masih lagi berlarutan perangnya, apa nak jadi pada kita? Kita negara kecil. Kita pasti akan terlibat sama. Sebab itu dalam keadaan sekarang mereka saling bantah-membantah. Mereka saling mengeluarkan kenyataan antara satu sama lain dan terjebak dalam dipanggil Cold War ataupun peperangan dingin. Tak mau berniaga dan sebagainya. Kita akan terjebak. Kita akan terlibat sama dalam keadaan begini. Bukan kerana kita dalam sekutu mana-mana negara, tetapi kita sebagai negara pengeluar, ekspor kita juga nanti akan terikat dengan macam-macam peraturan. Malahan untuk mendapat bekalan makanan pun dalam keadaan yang sukar. Itu keadaannya yang saya khawatir. Sebab itu pimpinan negara harus sewajarnya memikirkan lebih awal sebelum hubungan diplomatik antara negara China dengan Amerika berterusan dalam keadaan yang buruk, saudara. Islami Is 80% anak muda geli dengan UMNO. Tak apalah. Geli dengan kita pun tak ada masalah. Boleh kita geletik lagi. Kalau lepas geli dia ketawa. Ketawa dia suka. Saudara Ismi. Tak apalah. Bagi saya tak ada masalah. Saudara suka parti yang saudara sokong, dukunglah, tak ada masalah. Kita mesti bersetuju untuk tak bersetuju, saudara. Cuma saya nak pesan, jangan memburukkan parti antara satu sama lain. Saudara Kakak Kolamo, jangan kita keluarkan perkataan-perkataan yang tak harmonis. Saya tahu saudara marah, tapi simpanlah. Ingat saudara, mereka yang sabar itu akhirnya mencapai kemenangan, saudara. Macam mana hari ini saya mendapat berita malam tadi, akhirnya puteri reformasi, dia menjadi janda dengan 2 orang anak selepas berakhirnya perkahwinannya dengan anak raja apa, nama lupa dah saya, iaitu Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Akhirnya dia menamatkan zaman jandanya untuk berkahwin dengan seorang lelaki bernama Yin Xiao Lung. Yin Xiao Lung, tentulah keturunan warga bangsa keturunan Cina, saudara. Dan beliau Yin Xiao Lung merupakan penyelidik kanan Institut Penyelidikan Khazanah. Semalamlah pernikahan tu. Jadi menurut hantaran laman Facebook, jadi Nurul Izzah menjelaskan majlis pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Pada petang 5 Ogos berwalikan ayahanda, katanya, kami telah pun selamat diijab kabulkan di samping keluarga terdekat. Kami mohon doa semoga kita sentiasa di bawah perlindungan Allah. Xiao Lung berusia 46 tahun. Beliau juga merupakan duda, anak seorang. Sebab sebelum ini dia berkahwin dengan seorang penerbit filem, saya pun lupa namanya. Dan selepas itu dia pernah bekerja sebagai pengarah komunikasi strategik di Pejabat Menteri Besar Selangor era Azmin Ali. Dan waktu itu pengarah eksekutifnya ialah diketuai oleh Nurul Izzah. Mungkin di situlah terbitnya bibit-bibit percintaan. Tak ada masalah. Saya tak silap saya, kita mengucapkan selamat pengantin baru. Pengantin baru ke pengantin lama pun, semoga pernikahan mereka kekal lah. Saudara, jangan kita nak perli ataupun nak menyindir dan sebagainya.
orang mendirikan rumah tangga. Saya yakin tentulah apa ini Shaolong telah pun memeluk agama Islam. Kalau tidak mana boleh, saudara tak? Itu keadaannya. Dan saya tak silap saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia punya keluarganya memang keluarga muhibah. Sebab tak silap saya apa ni dulu ada anak perempuannya berkahwin sama ada laki Pakistan ataupun laki India. Saya tidak begitu arif, tapi ada gambar yang sial teringat saya. Adik kepada Nurul. Sesuai lah. Pak Syekh pun selalu bercakap, anak India, anak saya, anak Cina, anak saya, anak Melayu, anak saya. Pak Syekh, anak Iban, anak saya, anak Kadazan, anak saya. Lah ni, anak Cina, menantu saya. Apa salahnya? Okeylah tu, saudara. Saudara Mansur Arifin, Islam kekediri itu terpulang pada masing-masing punya. Kita jangan kacau. Cuma kita mendoakan agar Nurul dapat menjadi seorang isteri yang baik. Nurul ada 2 orang anak. Shaolong pula ada seorang anak. Hasil pernikahannya dengan penerbit filem itu. Santunilah keluarga dengan baik. Jadilah warga yang terbaik. Sebuah keluarga, benalah sebuah keluarga yang bahagia. Saudara, tak ada masalah. Ramai juga rakyat kita yang kahwin intermarriage. Selamat menjalani kehidupan berumah tangga Nurul. Jaga diri baik-baik, jaga rumah tangga baik-baik. Itu keadaan. Dalam keadaan politik masa kini, nak berpolitik pun politik lah. Sekarang paling tidak pun ada teman. Ya saudara, tidak nanti sunyi juga. Nak ke sana, nak ke sini. Saudara Munim Ahmad, yang pasti mesej dari rakyat, rakyat menyokong UMNO dalam 7 pilihan raya kecil dan 4 pilihan raya negeri, insya-Allah. Saudara Acai Bentayan katanya gelombang lautan biru bermula di PRU 15. Saudara Zul, saya rasa tentulah dia telah pun masuk Islam, tapi tak ditulis, saya tak boleh nak cakap. Saya yakinlah takkanlah Pak Syekh yang begitu mempertahankan Islam terima menantu yang bukan Islam. Itu keadaannya saudara. Ya saudara. But ramai orang bertanya dengan saya, ini tentang bila sebenarnya tarikh pilihan raya. Ini adalah kesan daripada kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi waktu dia pergi ke Serdang, tak silap saya, merasmikan pameran pertanian. Kerana katanya ini kalau ada yang menarik sokongan dan kerajaan tumbang, maka pilihan raya umum perlu diadakan selepas itu. Itu katanya. Mana gertinya sebab ini adalah ugutan. Sebab itu saya kata nak tunggu apa lagi? Ugutan daripada parti PBM. Nak menarik sokongan. Kalau tarik sokongan, ataupun dia tuntut jawatan timbalan Perdana Menteri lah, minta itu, minta ini, tak payah nak layan lah. Kita ucapkan terima kasih lah. Tahniah kepada Datuk Perdana Menteri, Datuk Seri, kerana mempertahankan prinsip untuk tidak melayan. Lagipun nak layan buat apa? Sebab pilihan raya pun around the corner. Benar bahawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi Tinggi tidak membincangkan, tidak ada pernyataan resmi tentang berhubung dengan pilihan raya. Tetapi dapatan saya, ini dapatan saya, saudara, bahawa pilihan raya ini is really around the corner. Cuma sekarang ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedang menantikan bila pula berakhirnya sidang Dewan Negara. Itu yang penting. Kerana Dewan Rakyat dah bersidang, dah habis dah 2 hari lepas. Bila habis sidangan Dewan Rakyat, maka segala usul, segala cadangan, segala pindaan, berhubung pindaan perlembagaan khususnya, iaitu anti lompat parti, pasti akan dibawa dalam sidang Dewan Negara ataupun Senate 2 hari lagi, itu hari Isnin. Selepas itu, kalau diluluskan, maka Yang Amat Berhormat akan membawa keputusan tersebut ke pengetahuan dan untuk diluluskan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu dia punya step, saudara. Tak boleh langkau terus. Sekarang ni pindaan pelbagai akta tu telah pun dilakukan dalam sidang Dewan Rakyat yang lalu. Selepas itu Agong dah bersetuju, barulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sama ada nak meminta ataupun tidak diadakan pilihan raya umum. Dan itu pun saudara terpulang pada persetujuan Agong. Jangan kita minta daripada Perdana Menteri bubar. Itu bukan kuasa Perdana Menteri, tak ada. Walaupun beliau adalah ketua eksekutif negara sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi saudara,
Saudara Abdul Halim Abdul Hamid. Bersatu punya ugutan tu sandiwara. Biasalah tu, saudara. Sejak bila kita nak percaya pada bersatu ni? Dan dalam perlembagaan terpulang pada Agong. Agong mesti bersetuju. Kalau Agong tak bersetuju, tak adalah pilihan raya. Jangan pula kalau Agong tak bersetuju, kita marah pada Pak Meh. Cuma yang kita minta supaya disegerakan agar Yang Amat Perdana Menteri menghadap Tuan Agong, mohon supaya pilihan raya umum dapat diadakan dengan segera, kerana rakyat dah tak ada kerja lain lah hasil cerita itu. Saya pihak bila PRU, bila rakyat nak tahu tarikhnya untuk kita usaikan segala persoalan politik yang melanda negara kita ni, saudara. Jadi sebab itu kata Datuk Ismail Sabri, dia kata kalau benar mereka tarik sokongan atau mana-mana parti, sama ada PAS ataupun Parti Bumi Bersatu tarik sokongan, tak ada jalan lain, maka pilihan raya terpaksa diadakan. Itu mudah untuk beliau menghadap Agong. Kalau tidak, tunggulah lepas ini sidang Dewan Negara. Itu keadaannya, saudara. Saya melihat sebenarnya ini dikatakan political tactic ataupun tactical politics. Dia tak umumkan, mungkin tiba-tiba bam, pilihan raya umum diwujudkan, baru terperangkap semua. Mungkin bukan kenyataan resmi, saudara. Ini mungkin sebab kita merasakan bahawa keadaan negara tiada jalan lain penyelesaiannya melainkan segera diadakan pilihan raya umum supaya dapat dibentuk sebuah kerajaan yang benar-benar kukuh. Tak ambil kisahlah sama ada yang merentah itu daripada UMNO Barisan Nasional, hasrat kita, ataupun Parti Keadilan bersama dengan DAP. Itu saja yang saya nampak. Banyak orang bertanya dengan saya sejauh mana saya yakin. Saya berkeyakinan cuma dua parti ini saja yang akan membentuk kerajaan yang akan datang. Benar, saya menyatakan bahawa UMNO Barisan Nasional harus bekerja kuat. Kalau tidak, apa yang akan berlaku terpaksa sama ada mengadakan kerajaan campuran ataupun menjadi pembangkang balik. Ini tidak boleh dinafikan, sebab bagi saya kekuatan parti-parti politik yang ada dari dapatan saya adalah antara UMNO Barisan Nasional ataupun Parti DAP Amanah dan Parti Keadilan. Mereka dalam kumpulan yang lain. Mungkin tak boleh tubuh kerajaan. Seandainya kerajaan tak boleh dibentuk, maka terpaksa diwujudkan ini kerajaan campuran. Saya yakin sebab UMNO bertanding kabarnya 120 kursi. Mudah-mudahan kalau dapat 120 kursi itu, mudahlah bentuk kerajaan. Tapi kalau tak dapat, macam mana? Sebab itu menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia kata kerajaan sentiasa bersedia dalam apa keadaan untuk pilihan raya umum. Itu sebenarnya itu peringatan beliau. Kita tengoklah, Perdana Menteri tak bolehlah menyatakan sesuatu kalau benda itu belum pasti. Bayangan itu perlu kita dengar kenyataannya. Saya bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan sesuatu yang menyentuh soal pilihan raya, saya tengok juga sejauh mana kenyataan itu menyangkut soal pilihan raya. Dan jelas kenyataan itu bahawa pilihan raya is around the corner. Kalau ditarik sokongan pun, baguslah, jadi rakyat boleh marah pada diorang. Ada pula alasan kita diorang mengatakan pilihan raya ni diadakan kononnya untuk menyelamatkan kumpulan kluster-kluster mahkamah dan sebagainya. Senang, tak payah nak jawab dah. Sebab mereka yang minta. Kalau tidak, nanti terpaksalah kita yang minta kan. Kalau nak kita yang minta, sebagaimana kenyataan daripada sahabat saya, saudara Hisham Jalil, ahli Majlis Tinggi UMNO. Beliau mengadakan pertemuan dengan jentera parti sebagai persiapan. Dia mengatakan bahawa kita tak boleh lagi nak menjawab persoalan yang dilontarkan oleh parti-parti pembangkang ataupun yang menentang UMNO ini. Tak bolehlah kita nak katakan jawab kalau yang negatif itu dengan negatif. Kalau negatif-negatif dia tak jadilah. Tapi dia kata negatif, kita jawab dengan positif. Positif itu maksudnya kita menyatakan dengan data, dengan kebenaran. Mereka akan berandaian, mereka akan melontarkan apa saja yang boleh dijadikan isu politik. Bagaimana dengan isu kapal LCS? Saudara, hari ini pun kita dapat tahu bahawa kapal LCS ini telah pun masih lagi berjalan. Bukannya terhenti. Tapi kalau dengar kenyataan daripada Parti Pembangkang, seolah-olah kapal tu berhenti, hilang. Masih lagi diadakan. Masalahnya adalah perbalahan antara
mantan panglima dengan mantan panglima, satu tidak ada apa-apa dalam boosted yang diberi kontrak oleh kerajaan, satu lagi mantan panglima tentera laut juga yang menjadi ketua eksekutif dalam boosted. Terpulanglah mereka. Sedangkan kerajaan hanya sekadar meluluskan. Menteri Pertahanan dia lulus ya, dia memanglah dia kena ambil tahu, tetapi kalau sesuatu yang dicadangkan oleh mereka yang berlatar belakangkan dalam ketenteraan tentera laut ini, tentulah Menteri Pertahanan akan ikut. Itu keadaannya saudara. Soal berlaku ketirisan dan sebagainya, kita biarkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Sebab itu pemuda UMNO dah minta. Datuk Ashraf Wajidi dia mengatakan bahawa pergerakan pemuda UMNO menuntut supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah segera melakukan siasatan. Malahan hari ini kenyataan daripada Tan Sri Azam Baki, dia kata dah nak siap dah, dah hampir siap dah. Sabarlah kita tunggu. Jangan kita melontarkan benda yang kita tak tahu. Saya tengok macam-macam berselaru lah. Tapi kebanyakan mereka lain tak ada. Mereka menyalahkan menteri itu Presiden UMNO. Sebab matlamatnya adalah untuk apa? Untuk memburukkan kepimpinan UMNO. Itu matlamat mereka. Jadi kita pula warga UMNO ni tumpang semangkuk. Apa hal? Saya, itu keadaan. Betul lah kata laporan PSC, katanya begitu begini. Saya bila dengar laporan PSC pun saya senyum je. Senyum tu seribu makna. Ada makna tu. Sebab saya kena dulu waktu isu 1MDB. Jangan lupa saya, PSC juga ada persidang, ada membuat satu kajian ataupun siasatan. Waktu itu Tan Sri Gao daripada parti DAP. Dia mengatakan Datuk Najib tak bersalah. Tapi masih lagi diteruskan. Masih lagi adakah pembicaraan. Waktu itu Tan Sri Gao adalah ahli atau pertimbalan pengurusi PSC. Dapatan mereka bahawa Datuk Seri Najib tak bersalah. Tapi masih lagi dikorek, masih lagi dah. Okey, terpulanglah, kita tak kisah, biar mahkamah menentukan. Begitu juga dengan sekarang ini, kerana pengurusi PSC pula datang daripada DAP. Juga dia mengatakan begitu begini, kita dengarlah. Biarlah SPRM, kita ada agensi yang pakar dalam menyiasat sebarang ketirisan ataupun sebarang tata kelola dalam pentadbiran agensi-agensi kerajaan. So kita sebagai warga yang cita damai, kita tak sepatutnya kita nak tumpang semangkuk. Siapa kita? Saya pernah terlibat dalam pengendalian kontrak untuk kapal tentera laut, dan saya tahu macam mana cara-caranya dan sebagainya. Saya memanglah kadang-kadang adalah pihak-pihak tertentu, tetapi keadaan itu tak tahulah macam mana. Selepas saya tinggalkan syarikat itu, kabarnya poyup. Kontrak daripada 5 bilion naik kepada 7 bilion, naik kepada 30 bilion dapatan saya lah. Saya senyumlah, itu pulanglah pelan anda, saya tak terlibat. Itu keadaan saudara. Sebab itu saya kata jangan kita menuduh sembarangan. Malahan pula Kementerian Pertahanan tentulah mereka juga mempunyai pegawai yang bertauliah. Mereka juga tahu sama ada betul tak betul, sama ada kontrak itu dilaksanakan. Kerana projek tersebut mula-mula dilaksanakan, kemudian datang parti kerajaan Pakatan Harapan minta dihentikan. Kemudian disambung pula, dan sekarang ni mau diteruskan. Itu keadaannya. Jadi kita benda ni dalam keadaan yang penuh dengan cerita-cerita yang kita tak boleh nak teka. Biarlah SPRM yang menentukan, saudara. Berbalik-balik pada politik, saudara, dapatan saya lah bahawa sibuk-sibuk Parti Perbumi Bersatu atau Perikatan Nasional ni nak tarik sokongan. Akhirnya saudara, ahli parlimen daripada Puncak Borneo, beliau merupakan timbalan Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi, Dato' Willy Monggin Shah. Beliau dia meninggalkan Perikatan Nasional. Jadi menurut Abang Johari, itu Ketua Menteri Sabah, Willy telah pun mengemukakan borang untuk menyertai Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dalam gabungan Parti Sarawak GPS. Ahli Parlimen Puncak Borneo itu merupakan calon. Dia mula-mula dia bertanding di kawasan tersebut
pada PRU 14 melalui tiket Parti Keadilan. Dari Parti Keadilan dia melompat menyetir Bersatu. Dan hari ini dari Bersatu dia isytiharkan diri dia keluar daripada Bersatu. Artinya keluar dari Perikatan Nasional lah. Untuk menyertai GPS. Bersatu duk sibuk-sibuk nak tarik sokongan orang yang jadi ahli dia. Sebab dia memanglah dia bukan menyertai ahli Bersatu sepenuhnya. Kerana dia duduk di bahagian pihak penyokong Perikatan Nasional saja. Jadi bagi saya melihat keadaan begitu. Sibuk-sibuk sangat Bersatu, nak tarik sokongan, rupanya ahli sendiri yang menarik diri. Saudara Jas Aiman, apa hal nak sabitkan dengan PH pula tu? Saya tak tahu. Saya mengatakan bahawa kontrak sebut zaman Pakatan Harapan dihentikan. Itu keadaannya. Dan biarlah dia, bagi saya bukan mengatakan PH yang bersalah, tidak. Kita dengarlah nanti bila ada siasatan SPRM, kenyataan daripada Saudara Mat Sabu sebagai Menteri Pertahanan daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Najib dah buat penjelasan. Masalah sekarang ni, kita ni kadang-kadang kita letakkan dalam pemikiran kita ni, oh ni bersalah. Apa pun orang kata, kita kata bersalah. Susahlah saudara. Susahlah, kita kena menerima hakikat. Apa keadaan sebenarnya? Bagi saya hanya menerima hakikat apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah melakukan siasatan. Dan sebab SPRM ni dia tak peduli. Dia siasat. Malahan sudah pun ada presiden. Ada kebiasaan dah sekarang ni. Perdana Menteri pun, mantan Perdana Menteri pun diseret ke mahkamah. Itu Datuk Seri Najib. Mantan Timbalan Perdana Menteri pun, mega SPRM mengatakan ada kes, dia bawa lah. So, biarlah pula lepas itu, mahkamah menentukan. Jangan kita rakyat biasa ni, gata-gata nak campur tangan. Buat apa? Buat dosa kering. Bagi saya tak payah kita campur. Kita dengar, tunggu. Ini sikit aja, memanglah macam kalau Rafizi dia lontarkan benda begitu, nak jadikan polemik politik. Sekarang ni pun saya dengar macam mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia di Sarawak. Dia marahlah dengan Isyamuddin. Sebab Isyamuddin buat mengatakan bahawa akan teruskan macam-macam lah. Itu polemik mereka. Dia kata angkuh Isyamuddin ni. Terpulang kerana Menteri Pertahanan juga, waktu program projek ini jalankan, beliau juga adalah sebagai Menteri Pertahanan. Dan sekarang ni pun beliau jadi Menteri Pertahanan. So biarlah ini SPRM ni siasat. Banyak melibatkan banyak orang, saudara. Tak tahu yang mana satu. Tapi Menteri Pertahanan yang terdahulu, Datuk Seri Zahid kata dia kontrak itu bukan zaman dia. Betul lah, award dan sebagainya diberikan kepada syarikat Baustad. Syarikat Baustad adalah anak kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera. CEO Baustad adalah mantan Panglima Tentera Laut. Yang bermasalah mantan Panglima Tentera Laut juga, yang kata tak betul dan sebagainya. Mereka biarlah kalah benda begitu. Siapa kita nak bercakap? Siapa kita? Kita cuma tahu sekat-sekat. Kalau kita tahu sekat-sekat, jangan sesekali kita mengambil bahagian seolah kita tahu segala-galanya. Saya dapat terima macam-macam. Ada teman saya yang pernah berkhidmat dengan Baustad. Ada teman-teman saya yang melihat projek ini, tapi mereka tak tahu dalaman. Kita hanya tahu luaran. Biarlah adakan forensic account, adakan satu siasatan secara menyeluruh. Yang salah tetap salah. Kita tidak akan membela kalau mereka melakukan kesalahan. Jangan kita tuduh-menuduh, tak baik saudara. Ya, sebab saya dalam keadaan sekarang ni, saya melihat bagaimana Parti Pribumi Bersatu dah keluar pula ahlinya yang daripada Puncak Borneo. Kata nak tarik sokongan. Sebab itu saya tengok apa kenyataan saudara yang berhormat Datuk Fuad Zakasi. Dia kata Bersatu bertindak betul kalau benar-benar mau keluar daripada kerajaan. Kalau betul-betul nak keluar kerajaan, silakan. Tak ada masalah. Jadi, untuk Bersatu menyertai pilihan raya akan datang, dia mesti hadir sebagai parti yang bermaruah. Sebab Perdana Menteri datang daripada UMNO. Takkan nak menempik sepanjang masa. Begitu juga dengan PAS. Kerana PAS juga dalam keadaan yang in the limbo. Nak bersama dengan Bersatu, dia dah mengalami kekalahan yang paling teruk waktu di pilihan raya Melaka dan juga di Johor. Sebab itu saya mendapat dapatan. Ada juga lebay-lebay ni bagai nak gerak minta supaya Muafakat Nasional diwujudkan kembali. Bagi saya nak buat macam mana? Yang lalu telah berlalu. Benar kita katakan bagaikan biduk lalu Kiambang berlaut. Masalah nak bertahu macam mana Kiambang pun tak ada akarnya.
berderai begitu. Biarlah kita hadapi pilihan raya. Sebab itu kita harus waspada. Bagaimana kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata kita wajar memahami di mana dalam keadaan terdesak, parti yang tidak bersama dengan Barisan Nasional ataupun pembangkang pada Barisan Nasional, mereka akan melakukan apa sahaja untuk kembali memangsakan fikiran rakyat. Mereka menggunakan apa sahaja perkakas dan medium yang masih berbaki pada anasir mereka untuk mengulangi hasutan dan kebencian. Itu cara mereka meladani politik. Remake ataupun reboot propaganda lama dan mengolah naratif baru bagi memesongkan pengetahuan rakyat terhadap kegagalan mereka akan dilakukan sekali lagi. Dan amat duka cita, kata Dr. Zahid, kiranya terdapat dalam kalangan kita, dia boleh mengingatkan ahli UMNO, terdapat di kalangan kita pula menjadi duri dalam daging untuk bersubahat melampiaskan muslihat mereka. Jadi segala kebisingan, hiruk pikuk, hinga binga yang dicetuskan perlulah difahami dengan jelas oleh warga UMNO dan rakyat tentang maksud yang tersirat. Sama ada langkah mereka itu merupakan langkah yang terdesak untuk memperdaya warga. Sekali lagi untuk mencari pengaruh, kerana ini adalah penentunya sama ada mereka dapat kembali berada di anyung kuasa di Putrajaya. Ya? Sebab warga pernah ditipu. Jangan nafikan warga pernah ditipu dengan pelbagai taburan fitnah dan taburan aku janji yang bukan-bukan melalui manifesto 100 macam-macam lah manifestonya. Tapi akhirnya bila mereka memerintah, mereka mentadbir, mereka mengatakan bahawa manifesto itu bukanlah kitab suci. Akhirnya rakyat terpedaya. Dan berterusan daripada pilihan raya yang ke-14 dulu, daripada 9 Mei sampai saat ini, masih sukar untuk kita memperbaiki ekonomi yang tercalar. Itu gambarannya, saudara. Saya melihat juga ada ni tulisan, eloklah kalau saya dapat baca, tapi saya rasa tak sempat nak baca hari ni. Tulisan daripada saudara Puan Zarah Shah, daripada Shah Alam. Dia kata, adakah sinar cahaya buat orang-orang Melayu dalam pilihan raya akan datang? Jadi beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir dengan mewujudkan gabungan tanah air, saudara, apakah benar-benar ikhlas? Sedangkan bukti nyata yang telah dilakukan, dia sebelum ini menuduh DAP parti yang chauvinis, tapi akhirnya dia boleh cium mulut dengan DAP. Dia menuduh PAS ini parti ajaran sesat, tapi dia boleh bersekongkol dengan Tasimuddin boleh bersekongkol pula dengan PAS. UMNO tidak, kita berjuang besar. Bagaimana kata saudara Syam Jalil, dia kata bahawa UMNO ni kita menggunakan formula kita yang untuk rakyat berbilang kaum. Soal kaum lain tidak mau menyokong UMNO Barisan Nasional, itu persoalan mereka lah. Kita nak buat macam mana, saudara? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia tegur. Dia kata gagasan Dr. Mahathir, itu gerakan tanah air yang diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, tidak menggambarkan sentimen sebenar untuk orang-orang Melayu. Itu kata, biarlah mereka berbalah sama mereka, kita jangan campur. Saya tak mau campur, saya dengar begitu, saya senyum. Kerana dia kata dalam keadaan yang terdesak antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir, dia dah berbalah daripada tahun 1998 lagi. Jangan kita campur tangan. Saudara Pak Chu, kereta terbang akan muncul kembali. Itulah keadaannya. Macam-macam cerita. Jadi saya mengharapkan teman-teman kita berlapang dada. Kita dengar cerita mereka, kalau kita rasa tak betul lah. Saya cuma sekadar memberi pencerahan, olahan apa yang berlaku, saudara. Sebab sekarang ni saya mengatakan pilihan raya is around the corner. Kalau tidak, takkanlah pergerakan wanita UMNO pun sudah menuntut supaya adanya kota sejumlah 30% diberikan pada pergerakan wanita UMNO Malaysia. Ahli-ahlinya je calon. Saya, kalau tidak, mereka tak akan bercakap soal calon. Tapi hari ini mereka sudah bercakap, artinya ketuanya Datuk Norani sudah pun menyatakan pada ahli-ahlinya yang persekitaran pergerakan wanita bahawa pilihan raya semakin hampir. Sebab itu mereka minta supaya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi memberikan ruang untuk wanita bertanding 30%. Wanita minta 30%, pemuda minta 30%.
Puteri minta 30%. 30 campur 30 campur 30, 90%. Akhirnya yang tinggal 10%. Di sinilah kita melihat kebijaksanaan pimpinan tertinggi UMNO. Takkan nak biarkan begitu. Saya tengah hari tadi, ada teman menghubungi saya. Mereka runsing dengan kehendak ramai mengatakan kalau boleh nakkan semua pemimpin muda bertanding. Saya kata kalau semua pemimpin muda bertanding, macam mana nak mentadbir negara kalau kita menang? Betul, kita nak menang. Tapi kalau semua yang muda nak mentadbir, setara mereka perlu menjalani sesi pertama latihan. Sepatutnya sekarang ini susunannya biarlah dalam, memang Presiden UMNO nak bagi dalam 70 ke 80%, tapi bagi saya 60% dah cukup baik dah. Sebab di sinilah mereka akan melakukan latihan sebagai pemimpin masa depan. Jangan. Memang ada pemimpin yang mesti tua sedikit, tapi taklah tua sangat. Kita kena memegang falsafah pelepah muda, jangan tertawakan pelepah tua yang nak jatuh. Satu. Yang kedua, prinsip kita, yang tua akan menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Kita taklah katakan siapa makan garam dulu dan sebagainya, itu bagi saya melampau sangatlah. Tetapi eloklah agar hadirnya muka-muka baru dalam pilihan raya akan datang. Saudara, jangan kita mendesak mesti semua tak boleh lah. Saya rasa itu satu permintaan tak wajar. Begitu juga pemuda minta 30, wanita minta 30, puteri minta 30. Orang kata patut-patutlah permintaan tu. Memanglah mereka memimpin. Pergerakan pemuda pun 70%, saudara. Ketua-ketua pemuda yang ada daripada 191 bahagian ini terdiri dari mereka yang itulah pun usia dah selesai. Tidak lagi jadi ketua pemuda, usianya ada yang 40 lebih. Sesuai untuk mereka bertanding. Ketua-ketua pemuda. Jadi kalau 70% daripada 191, ada lebih kurang 70-80 orang, saudara. Ini juga yang perlu disantuni. Begitu juga dengan puteri. Puteri juga 90%. Tapi janganlah semua nak bertanding bagaimana yang lama. Jadi masalah pula dalam parti. Saudara Firdaus, syurkan saya jumpa dengan meja bersara TUDM Myo. Bolehlah kita tahu kerosakan LTAT dan KUAP yang dilakukan oleh kerajaan. Saudara Firdaus, insyaAllah saya baik dengan meja Myo. Ada juga saya berbual. Saya juga baik juga dengan Kapten Amran. Kapten Amran adalah berarti LDM. Banyak kita tahu, tapi saya tidak mahu untuk menerjah persoalan itu. Sebab itu kita dengar hearsay satu pihak. Saya nak bagi pencerahan, saya kena dengar semua pihak. Saya kena dengar pihak daripada pimpinan yang mentadbir Kementerian Pertahanan. Saya kena dengar juga kenyataan daripada Panglima-Panglima Angkatan Tentera, sama ada daripada LDM, daripada TUDM, daripada Tentera Darat. Saya juga perlu bertanya juga dengan mereka yang pernah menjadi KSU dan kaki tangan di Kementerian Pertahanan. Barulah ada dia punya penjelasan yang mantap dan jelas. Kalau tak jelas, saya tak boleh bercakap. Tapi saya katakan macam mana kontrak kapal ni, saya agak tahu sedikit. Tapi saya tak bolehlah menceritakan sebab ada dasar-dasar yang ditentukan. Sebab itu saya katakan terbaik biar SPRM. Bila SPRM buat tu tuntas. Nanti kalau saya menghabiskan masa pergi jumpa dengan meja Myo, saya berjumpa dengan ramai kawan-kawan Panglima dulu masa saya main golf dengan mereka. Saya kenal dengan Tan Sri Anwar, saya kenal dengan Tan Sri Ramli, ramai. Bukan saya tak kenal, ramai saja. Malahan keluarga saya juga pun masih ada juga yang berada di MINDEF. Ada yang menjawat jawatan taklah tinggi sangat, tapi level yang berhampiran lah, dekat-dekat dengan general dalam TLDM. Ada juga yang berkhidmat dalam TUDM, jadi pilot dan sekarang ni memegang jawatan yang agak besar. Ada juga keluarga saya yang masih berkhidmat dalam Bosted. Sebab jangan lupa, Bosted dulu tu adalah syarikat yang dulu waktu saya bersama dengan Tan Sri Amin Shah, kita adalah mengasaskan pengambil alihan Neighbour Yard. Kita santumkan antara Neighbour Yard di Lumut dengan Penang Shipbuilding. So saya tahu, bukan tak tahu. Cuma dalam keadaan ini rigid begini, dari segi kontrak, nilai itu semua.
Tak bolehlah, saya tidak dapat mengetahui secara detail paku dia berapa, kipas dia berapa, aircon dia berapa, kelengkapan tentera. Kebanyakan kelengkapan dalam kapal selalunya ditentukan oleh pihak tentera. Ini rahsia kerajaan, tak boleh didedahkan. Sebab ini rahsia kedudukan, ketenteraan kita. Tiba-tiba kita kata, no, tiang layar tu harga dia 400,000. Itu jenanya, sedangkan tiang layar, sedang kita tak tahu. Mungkin dekat tiang layar itu ada dilengkapkan dengan komputer, ada disk dan sebagainya. Kita tak tahu. Jangan kita campur. Biar dulu. Ini soal yang sensitif, saudara. Sebab ini menyangkut soal kekuatan negara, soal pertahanan negara. Biarlah mereka yang telah pun diamanahkan untuk mentadbir Kementerian Pertahanan ini melangsaikan segala permasalahan. Now sekarang kita bercakap lagi soal politik. Soal politik saya lihat sekarang ni ada lagi rupanya permasalahan berhubung dengan calon yang akan diturunkan. Sebab saya katakan pilihan raya is around the corner. Sebab ada pihak sekarang ni sudah pun mula mengungkit lagi, iaitu kata-kata ramai pengundi di kalangan warga bangsa Melayu yang mengharapkan khususnya untuk kerusi parlimen di Sungai Buloh yang diwakili oleh Siva Rasa daripada Parti Keadilan, supaya ini calon hendaklah daripada UMNO, kerana 70% pengundi datang daripada pengundi Melayu. Saya juga berkeluarga di sini. Saya tahu apa yang sedang dialami. Dah 3 penggal dah Siva Rasa jadi wakil rakyatnya. Dia tidak tinggal di sini. Dia tidak tinggal di kawasan Sungai Buloh. Jadi untuk pengetahuan, Parlimen P107 Sungai Buloh merupakan kerusi tradisi, kononnya kerusi tradisi MIC. Sejak kawasan ini menjadi parlimen pada Perspadan 2004. Sekarang ni 3 kali kalah. Calon MIC 3 kali bertanding di sini kalah. Sedangkan pengundi adalah pengundi orang Melayu 64%. Kenapa jadi begitu? Jadi sudah sampai masanya agar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid memikirkan, kalau benarlah nak bagi kota dan sebagainya, pindahkan mereka bertanding kawasan lain. Cuma saya mengatakan, dalam keadaan sekarang ni yang paling penting kita nak menang. Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional perlu menang. Nak menang, kena letakkanlah calon yang sesuai. Sebab sehingga saat ini saya tak nampak pun pimpinan daripada MIC menyantuni rakyat di kawasan Sungai Buloh. Yang bekerja berhempas bulas, bermati-matian adalah warga UMNO. Warga UMNO bahagian, pemuda UMNO, puteri UMNO, wanita UMNO. Di bahagian Sungai Buloh, mereka sentiasa bergerak sejak 3 tahun dulu. Dan tentulah mereka akan akur siapa saja diturunkan. Cuma kendak pengundi juga perlu diukur, perlu diketahui. Apakah pengundi senang dengan keadaan Siva Rasa hari ini? Ini gambarannya. Jadi saya harapkan supaya kita ni bila nak bercakap soal politik, tengok kaji semua aspek. Saya faham Datuk Seri Presiden UMNO tengah pening kepala tu. Ramai orang berjumpa dengan beliau. Lain tak ada minta jadi calon. Bagi saya nak jadi calon, buat apa kalau parti kalah? Ukur baju. Sebelum nak pakai, ukur baju dulu. Tengok dekat cermin, boleh kat aku, layak kat aku, barulah nak minta jadi wakil rakyat ataupun calon. Pastikan dah kerja lama, rakyat semua kenal. Bukan hanya menempik asalkan nama UMNO Barisan Nasional boleh garanti menang. Kerana sekarang ni ramai rakyat dah mula memirip untuk menyokong UMNO Barisan Nasional. Itu tak betul. Kalaupun parti itu baik, rakyat dah mau bersama dengan UMNO Barisan Nasional, tapi anda tidak dikenali, datang sebagai payung terjun, orang tak boleh terima walaupun anda banyak wang. Hari ini warga, khususnya pengundi di setiap kawasan, mereka menilai siapa calon yang akan diturunkan. Kalau calon itu benar-benar berwibawa, boleh memperjuangkan soal aspirasi perjuangan rakyat, pasti mereka akan disokong. Tapi kalau hanya sekadar hadir musim pilihan raya, bawa duit seguni pun, rakyat boleh terima, ambil lah duit tu. Lain tak ada, undi tak ada. Saya ingin berpesan kepada warga UMNO khususnya, dan pada teman-teman dalam kerabat Barisan Nasional, jangan lagi kita mengamalkan politik sebagaimana dahulu. Dulu letak songkok boleh menang, sekarang belum pasti. Dalam tahap sekarang ni, di suasana rakyat tengah susah. Rakyat tengah susah dah mengharapkan kepimpinan. Mereka mesti ada latar belakang yang tahu soal ekonomi, yang dilihat memperjuangkan soal rakyat. Jangan fikir, oh saya layak. Layak semua orang rasa diri dia layak. Dan saya haraplah supaya kursi Parlimen Sungai Buloh, pimpinan di tingkat 38 memikirkan. Kalau boleh,
turunkanlah calon daripada UMNO yang bergiat cergas dalam kawasan di Sungai Buloh. Kalau kita turunkan calon-calon yang tak pernah bekerja, orang tak kenal, tak turun ke masjid pun, macam mana nak lantik? Saudara, dalam kawasan di Kota Damansara sendiri ada 60,000 penduduk. Ada lebih kurang 5 buah masjid. Masjid satu, tapi surau-suraunya ada. Tapi kalau tak turun, tak pernah pergi ke masjid, macam mana orang nak sokong? Itu gambarannya, saudara. Jadi saya melihat persoalan tokoh untuk diturunkan bertanding di kawasan-kawasan, macam saya kata semalam lah, di Segamat misalnya. Warga Segamat pasti akan menuntut supaya mesti diturunkan calon daripada UMNO. Kalau tidak, nanti mereka marah, mereka mengalih sokongan. Kita sekarang ni nak menang. Dalam hari ini memang saya mengatakan bahawa dua parti yang terkuat yang berusaha untuk memenangi hati rakyat, iaitu Parti Daripada Keadilan dan daripada UMNO. Lain tu rakyat tak pandang. Percayalah cakap saya, untuk pejuang, buatlah nama tanah air kat apa semua, hilang ruang pertaruhan pasti. Parti PBM, Parti Bersatu pun saya kata mengugut lagi rakyat benci. Saudara Mahathir Hashim, apa ni kamu pergi lah hantar apa tu. Betul saudara, dulu letak tiang telefon dari UMNO pun orang tu sokong. Betul dulu. Sekarang ni mesti dilihat calon. Calon tu paling penting. Saudara, siapa Ramli Hassan, ni bukan pening kerana kes mahkamah, betul, saya tak ada masalah. Saya minta lah sekali lagi pada teman-teman yang menonton ataupun melayari live saya ini, pertama-tama sekali, pertamanya kita kena berlapang dada menerima hakikat. Kalau masalahnya tak terima hakikat, susah. Sebab itu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju dan berpijak di bumi nyata. Soal hari ini, pola politik hari ini, begitulah kehendak rakyat. Ini yang ditunjukkan dalam pilihan lepas. Benar ada orang mengatakan bahawa dengan penambahan pengundi baru, lebih kurang dalam 5 juta, 6 juta lah pengundi baru. Mereka ini dulu tak pernah mendaftar. Besar kemungkinan mereka juga tak nak mengundi. Sebab dulu pun dia tak nak mengundi, sebab dia tak pernah mendaftar. Yang mendaftar, yang nama didaftarkan ataupun secara otomatis anak muda 18 tahun. Mungkin mereka nak merasa bagaimana cara pilihan raya dan sebagainya. Itu saja. Itu pun jumlahnya 1 juta lebih saja yang bertebaran di seluruh negara. Tapi untuk pengundi yang secara otomatis, jangan pegang pada pengundi sekarang ni umumnya baru ada 5 juta. 4 juta ni selama ni mereka tak nak daftar pun. Buat macam mana mereka tak nak daftar? Mereka artinya mereka tak nak mengundi. Sebab itu ada daftaran jumlah ahli pengundi-pengundi macam di Johor, macam di Melaka. Bila Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan jumlah banyak ini, jadi mereka yang didaftarkan secara otomatis tak turun. Tak boleh nak ambil kira maka 30% je mengundi, tak boleh. Sebab yang nak mengundi ini mereka yang dulu selama ini, mereka yang mendaftar diri. Yang tak nak mendaftar ni bagi saya lah akan datang ni, saya berkeyakinan mereka akan terus dengan sikap mereka begitulah. Malah lah nak turun mengundi. Itu keadaannya, saudara. Jadi kita jumpa lagi malam esok. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.